Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rakaman khas Agenda Awani di Utara Semenanjung di Sintok. Terima kasih kepada Universiti Utara Malaysia yang memberikan ruang dan peluang untuk kami berada di sini dan menarik keluar cerita-cerita yang begitu positif tentang UUM yang mungkin jarang anda ketahui. Dan hari ini saya nak duduk dan bersembang dengan Profesor Madya Dr. Abdul Malik Abdul Karim. Terima kasih banyak Timbalan Naib Chancellor untuk Hal Ehwal Pelajar dan juga alumni. Penting juga alumni itu pun sekarang ini. Dan kita just hanya nak bersembang tentang mahasiswa-mahasiswi masa kini dan menuju ke depan dalam hal itu. Maka saya tengok, kalau saya Google aja, baru-baru ni kemasukan baru untuk ke UUM tu ada lebih kurang 4,000 orang. Itu jumlah yang cukup besar, 4,000 itu. Dan dikatakan bahawa 90% dengan purata grade atau CGPA 3.0 ke atas. Dan itu menunjukkan kualiti itu begitu tinggi sekali. Mungkin 1/4 itu pasca siswaza, postgrad. Jadi itu komposisi UM sekarang. Tapi saya juga mendengar bahawa lebih 70% lah wanita di UM ini. Itu pun kita akan bincangkan. Tetapi sebelum itu, anda mungkin tidak mengetahui, diam tak diam, UUM sudah menuju 30 tahun berdiri sebagai satu institusi pendidikan yang begitu penting, terutamanya mengkhusus dalam bidang pengurusan dan sebagainya. Dan dalam konteks itu mungkin Prof, bilangan pelajar semakin bertambah. Dan itu tuntutan negara, kerana sebagai institusi awam perlu membantu meramaikan lagi cerdik pandai negara. Walau bagaimanapun, kualiti itu juga kini mahu ditingkatkan. Dan kita lihat tadi CGPA pasca siswaza semakin berkembang. Walau bagaimanapun, alam pembelajaran di negara ini masih dikaitkan dengan beberapa isu. Antara isu yang dikaitkan dengan graduan yang keluar adalah kalaupun mereka handal dalam bidang yang mereka pelajari, mereka mungkin kurang aspek-aspek kemahiran lain seperti kemahiran bertutur, kemahiran merancang, kemahiran untuk bergerak dalam kelompok masyarakat, dan soft skills tu saya cakap lah. Jadi dalam konteks itu, berada di hal ehwal pelajar ni, bagaimana Prof melihatnya? Kerana tentunya Prof melihat perkara ini setiap hari dan merancangkan perkara menuju ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya kita pun memang sangat bangga lah. Pada tahun ini kita melihat peningkatan yang ketara daripada kemasukan daripada segi akademiknya, iaitu macam disebut tadi, dah ada peratusan yang amat tinggi, hampir 90%, 92% sebenarnya yang telah mencapai CGPA 3.0. Walhal pada tahun lepas hanya 70% saja yang jadi maknanya kenaikan hampir 20%. Tetapi kepada saya, untuk menjadi cemerlang, sebenarnya akademik itu adalah hanya satu kayu ukur saja. Hanya satu kayu ukur, tetapi yang lainnya saya rasa yang juga sangat-sangat penting adalah macam disebut tadi, adalah di soft skills. Kemahiran berfikir saya rasa adalah satu perkara yang sangat-sangat penting, critical thinking and problem solving lah. Kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Dan kemahiran ini saya fikir perlu diterapkan dengan lebih sistematik lagi di universiti. Jadi maknanya kita tidak boleh berbincang tentang soft skill ni sebagai isolated. Maknanya kita buat soft skill ni, kita buat soft skill saja. Selesai. Tapi kita kena melihat bahawa soft skill ini perlu di-embed atau integratekan sekali dalam kita punya kurikulum, dalam segala perkara yang kita buat. Jadi maknanya bila pelajar membuat aktiviti, mereka perlu diberi peluang. Jadi maknanya UUM sekarang menekankan kepada pembangunan pelajar secara holistik. Di akademik tentunya important. Kita tidak pernah menafikan tentang kepentingan akademik. Sebab itu mereka perlulah CGPA sebaik mungkin lah. Kan, kalau mereka boleh first class tu, kita lagi bagus kan. Itu perlu ada. Tetapi kemahiran-kemahiran yang lain tu perlu diterapkan dan diterapkan secara sistematik. Jadi maknanya we cannot do benda-benda yang kepada saya one off, buat saja habis tinggal.
Dan benda ni perlu diterapkan daripada permulaan mereka masuk lagi, daripada orientasi itu sehinggalah mereka bergraduasi. Jadi maknanya di UUM ni kita macam saya kata tadi, critical thinking, problem solving itu diterapkan melalui pengajaran dalam bilik darjah, dalam kelas. Jadi maknanya courses kita, the questions yang kita tanya, soalan-soalan, assessment kita dan sebagainya, perlulah menekankan kepada kemahiran-kemahiran penyelesaian masalah, analisis, sintesis dan sebagainya. Bukan sahaja bertanyakan soalan berdasarkan pengetahuan, knowledge, basic knowledge skills, tetapi lebih daripada itu. Jadi maknanya perlu ditekankan di situ. Dan kemudian di hal ehwal pelajar, aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah tu. Sebab pelajar mungkin attend 3 kelas sehari, mungkin 3 jam sehari. Tetapi selebih daripada itu mereka berada di asrama-asrama mereka, dewan penginapan pelajar mereka, dan di situlah kita tidak boleh membiarkan mereka sahaja bersendirian. Jadi maknanya kita perlu adakan program-program, kursus-kursus secara sama ada secara berkala, dan yang lebih penting lagi secara bersistematik, di mana kita nampak progression. Jadi maknanya apakah yang diperlukan oleh pelajar semester pertama umpamanya. Mereka masuk ke universiti, mereka baru tinggal mak bapak mereka, mungkinlah bukan semua yang daripada asrama penuh, yang daripada ibu bapa, jadi dia tak pernah berjauhan daripada ibu bapa. Masuk ke universiti, tiba-tiba mereka kena tinggal sendiri, berdikari dan sebagainya, dan mungkin mereka menghadapi masalah. Jadi mereka juga mungkin berubah daripada segi pembelajaran mereka. Dulu mungkinlah kalau kita kata di sekolah mereka belajar, guru ada sepanjang masa, tetapi di universiti ni dia banyak independen. Mereka perlu belajar dengan sendiri, berdikari. Jadi maknanya kita perlu menekankan juga kepada kemahiran-kemahiran yang memberi mereka motivasi, motivasi, and then study skills. Apakah yang mereka perlu, ada kemahiran apa untuk berjaya dalam universiti. Saya suka Prof cakap semua tu. Saya nak pergi rehat yang pertama, tapi apabila kembali nanti, ini era yang cukup berbeza. Letusan teknologi maklumatnya, saya rasa semua pelajar dah ada telefon pintar dan sebagainya, dengan komputer riba dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, dalam aspek yang bukan perkakasan pun, aliran maklumat yang cukup tinggi. Dan ini era di mana perundangan terhadap mahasiswa juga berubah. Pindaan kepada akta universiti dan kolej universiti juga menyaksikan remaja kini seolah-olah dibuka pelbagai pintu yang pada mereka yang masa generasi saya belajar dulu tidak pun terbuka pintu itu. Jadi bagaimana ini mempengaruhi kewibawaan pelajar dan tingkah laku pelajar dan cara mereka berhubungan dengan HCP. Ini masa untuk luahan hati HCP. Kita tahu luahan hati pelajar tu banyak dalam blog, dalam Twitter, Facebook sebagainya, tapi ini luahan hati HCP. Kerana ini bagi saya zaman perkongsian. Pelajar perlu berkongsi dan melihat HCP sebagai rakan kongsi untuk membina ketahanan menuju ke depan. Kita bincangkan lepas ini. Terima kasih kerana masih menyaksikan rakaman khas agenda awani di Universiti Utara Malaysia di Sintok. Dan saya masih bersama dengan Timbalan Mat Chancellor Hal Ehwal Pelajar, Profesor Madya Dr. Abdul Malik. Mungkin saya nak pergi kepada pandangan sisi Prof dan juga Hal Ehwal Pelajar sendiri, kerana luahan hati, luahan pemikiran pelajar tu banyak ada. Tak payah datang ke universiti. Mereka berada di laman-laman blog, mereka ada laman sesawang sendiri, mereka terbabit dalam forum, dalam talian dan sebagainya. Tetapi mungkin kadang-kala mereka kerana pindaan akta UKU sebagainya terlalu melihat keluar dan tidak melihat hal ehwal pelajar tu sebagai rakan kongsi. Kerana di universiti lah kita sepatutnya meraihkan, kita mempunyai pelbagai pandangan, cita rasa dan sebagainya. Kerana ia seolah-olah menara gading yang menjadi satu makmal yang besar untuk kita membuat uji kaji, melakukan kesalahan dan belajar daripada kesalahan. Misalnya, pandangan Prof terhadap perkara ini bagaimana? Kerana mungkin sekarang mereka kiblatnya kuat melihat kepada elemen dan pengaruh-pengaruh luar berbanding di dalam. Saya ingat
saya ingat perkara itu telah menjadi satu hakikat di mana internet, blog dan sebagainya telah mempengaruhi minda pelajar. Tetapi saya nak balik juga kepada tadi yang critical thinking dan problem solving itu tadi. Sebab saya kata apabila pelajar-pelajar membaca sesuatu dalam internet, adakah perkara itu benar? Ya, mereka perlu menilai perkara-perkara tersebut lah. Jadi maknanya mereka perlu menilai, mereka perlu melihat kesahihan maklumat. Jadi maknanya kepada saya mereka patut counter check lah. Maknanya kalau dia baca sumber A, cari sumber-sumber lain. Itu yang kita ajar dalam universiti untuk mereka referencing, mencari bahan-bahan reference, compare, rujuk dan sebagainya. Jadi jika mereka percaya terus saja, saya rasa maknanya mungkin universiti belum mencapai lagi matlamat yang sepenuhnya. Jadi maknanya kita masih perlu sedar bahawa perkara itu berlaku dan kita perlu menanganinya dengan memberi mereka peluang. Jadi maknanya untuk berhujah dan sebagainya dalam internet, tetapi mereka perlu juga tahu bahawa sumber dalam internetnya bukan semua 100%nya boleh dipercayai. Sebab ada banyak bahan-bahan yang sesiapa sahaja boleh menulis. Dan mereka juga diajar dengan kaedah penyelidikan dan mereka boleh menyelidik sendiri. Sepatutnya mereka patut compare, mereka patut ambil maklumat ini dan pergi cari sumber-sumber yang lebih sahih, lihat kepada sumber-sumber ini dan melihat sama ada tally atau tidak. Adakah maklumat yang diberi ini sesuai ataupun sama dengan maklumat yang diberi oleh sumber-sumber yang lebih sahih. Jadi kalau kita dapati bahawa ini tak betul maklumatnya, tak betul lah maknanya kan, tapi kita masih boleh menerima lah. Maknanya mereka perlu mempunyai kebolehan untuk membuat analisis tadi. Atau apakah selepas 11 tahun diacuankan oleh sekolah, maka 2, 3, 4, 5, 6 tahun yang mereka berada di universiti itu agak terlalu lebih untuk kita mahukan mereka berubah secara terlalu banyak. Itu antara yang selalu saya dengar daripada rakan-rakan di dunia institusi pengajian tinggi. Kadang-kadang kala mereka merasakan bahawa perkara asas tu sudah susah. Dia cari buluh yang rebung, dia tinggal sedikit saja. Pandangan Prof dalam saya ingat macam tu. Maknanya tapi kita tak boleh putus asa lah. Maknanya kita melihat betul. Maknanya mereka telah melalui zaman persekolahan daripada umur mungkin 6 tahun, 5 tahun masuk kindergarten dan sebagainya, prasekolah sehinggalah mereka keluar form 5, form 6. Lebih kurang kita kata kalau 6 tahun pendidikan rendah, 6 tahun pendidikan menengah, maknanya 12 tahun. Dan jadi maknanya tentunya beberapa perkara itu telah pun mungkin kita kata dah keras ke, dah berada dalam pemikiran mereka. Tetapi universiti tak boleh berputus asa. Saya rasa universiti kena terus melihat dan faham hakikat ini. Universiti perlu merancang, kepada saya merancang untuk mengadakan aktiviti-aktiviti, program-program untuk memperingatkan mereka bahawa mereka akan keluar ke satu situasi di mana satu situasi yang sangat kompetitif saya rasa di luar sana. Dan mereka perlu bersaing. Jadi maknanya dan saya yakinlah industri-industri melihat kepada pelajar-pelajar yang mempunyai kebolehan untuk menganalisis, bukan saja menerima maklumat. Jadi perkara itu kita perlu asahlah di universiti. Prof, dalam konteks itu UUM satu-satunya universiti teratas di Malaysia yang begitu mengkhusus berbanding universiti lain yang mempunyai mungkin penekanan lebih 60% kepada bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik dan sebagainya. Dan ramai pengkaji di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia, melihat bahawa penekanan revolusi industri yang melahirkan konsep sains dan teknologi itu agak terpisah daripada amalan, cerapan dan kaitan dengan aspek harian kemasyarakatan, kemanusiaan misalnya, yang menjadi antara masalah utama dunia. Dan saya pernah berbicara dengan bekas Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia, Profesor Tan Sri Zul, di mana perjumpaan Vice Chancellor atau Naib Chancellor seluruh dunia. Waktu itu saya rasa di Afrika Selatan. Mereka bersetuju bahawa kebanyakan masalah dunia ni pelaku-pelakunya keluarnya daripada institusi pengajian tinggi, tetapi tidak membawa nilai-nilai seperti yang universiti harapkan itu. Jadi bagaimana Prof melihat itu? Seperti yang Prof katakan tadi, co-curriculum kesemuanya perlu integrasikan. Tapi untuk melaksanakan pendekatan itu dalam masa yang terhad 3, 4, 5, 6 tahun yang ada bersama dengan pelajar ini, bagaimana garapannya? Saya perlu beri rehat yang terakhir. Tapi apabila kembali, mungkin Prof boleh kongsikan itu dan berikan mungkin contoh-contoh yang dilakukan di UUM untuk cuba memberikan imbangan kepada kematangan intelektual tapi juga pembinaan rohani dan sasiah yang bagus. Itu kita bicarakan selepas ini.
Terima kasih kerana masih menyaksikan rakaman agenda awani khas di kampus Sintok UUM. Masa tinggal sedikit lagi, Prof. Mungkin boleh terus. Contoh-contoh di mana pelaksanaan untuk mengimbangkan nilai pemikiran pelajar dan pembawaan diri tingkah laku. Satu daripadanya adalah kita di UUM ni, core curriculum adalah wajib kepada semua pelajar. Jadi maknanya lain daripada akademik itu, mereka wajib mengambil 4 kredit core curriculum. Jadi apabila mereka mengambil kursus-kursus core curriculum ni, tentunya dia tidak berfokuskan kepada akademik. Jadi maknanya mereka akan membangunkan sasiah dia punya ketahanan, resiliensi dia dan sebagainya. Jadi maknanya di situ itulah satu benda yang kita buat. Kemudian kita juga mempunyai aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh hal ehwal pelajar yang kita buat. Umpamanya kita ada program yang kita sebut sebagai Graduate Character Building. GCB ataupun Graduate Character Building yang kita wajibkan kepada pelajar-pelajar untuk mengikuti di luar bilik darjah. Jadi mereka di sinilah mereka mengikuti, di situ dia akan build dia punya karakter daripada segi dia punya soft skill, dia punya attitude. Sebab kita tahu attitude ataupun sikap adalah satu perkara yang sangat penting. Kalau mereka mempunyai akademik yang sangat tinggi pun, kebolehan akademik yang sangat tinggi, tetapi sikap mereka tidak positif, dan mereka tidak akan berjaya di luar sana. Prof tentunya mendapat maklum balas daripada industri sebagai TNC hal ehwal pelajar. Jadi sebelum kita nak nampak akademik yang termaktub dalam mental itu, kita nampak sasiahnya dulu. Betul. Cara mereka berjalan masuk, cara berbahasa contoh. Berbahasa. Itu yang saya fikir sangat penting, sebab situlah kita di UUM ini kita lihat bahasa, kebolehan berkomunikasi adalah satu kebolehan yang sangat penting. Dan kita lihat bahasa Melayu tentunya sangat penting untuk negara kita, tetapi ada bahasa-bahasa lain juga yang penting. Sebab umpamanya macam bahasa Inggeris, kita tak boleh lari daripada bahasa Inggeris, sebab kita tahu maklumatnya dalam dunia ini banyak. Mungkin ada statistik yang mengatakan hampir 75% bahan yang berada dalam internet yang bersifat ilmu adalah dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau pelajar-pelajar tidak boleh tidak berkeupayaan dalam bahasa Inggeris, makanya mereka dah rugi daripada awal dah. Sebab satu, saya ingat daripada segi reference dia, bahan-bahan rujukan, kalau mereka tidak mahir dalam bahasa Inggeris, mereka akan menghadapi masalah. Nak search dalam internet, kalau kata kita pergi ke Google pun, kita nak mencari bahan-bahan dalam internet, kita perlu ada kemahiran bahasa Inggeris tu daripada segi vocabulary dan sebagainya. Kalau kita tidak ada perkataan-perkataan yang kita tahu, perkataan-perkataan sama erti, jadi maknanya mungkin kita menghadapi masalah untuk mendapat bahan yang kita dapat. Mungkin bila kita search di dalam Google tu, kita dapat di muka surat 500, muka surat 400, tapi muka surat 1 dan 2 tu mungkin tak relevan dengan apa yang kita dapat. Jadi kemahiran berkomunikasi, saya ingat satu perkara yang sangat-sangat penting. Jadi sebab tu macam saya kata tadi, kita ada program-program Graduate Character Building, kemudian kita move to second phase, kita call it Graduate Employability Enhancement, G2E, yang actually diberi kepada pelajar-pelajar semester 4 ke atas, untuk menyediakan mereka untuk keluar ke dunia yang sebenarnya lah, dunia yang kepada saya sangat kompetitif. Dah hampir 30 tahun begitu dekat sekali, Prof. Jadi menuju ke depan tu kita tahu dah ada pun perancangan transformasi 2011, dan fasa pertama tu akan mungkin kita boleh sukat dan nilai pada 2015 nak ke mana. Tapi secara keseluruhannya menuju ke depan, kerana modal insan semakin ditekankan, dan seperti yang kita tekankan tadi, bahawa satu-satunya universiti yang melihat pada aspek yang bukan STEM tu adalah di UUM. Jadi itu satu lautan biru bagi UUM, dan jika itu boleh diterjemahkan oleh graduan-graduannya, tentunya ia dapat menyelesaikan pelbagai masalah masyarakat, industri dan juga negara sebenarnya. Okey, kalau kita lihatlah, kita lihat pelajar-pelajar kita adalah pelajar-pelajar dalam bidang pengurusan dan kemanusiaan. Ini adalah satu bidang yang sangat penting, disebabkan saya banyak masalah yang tak boleh sesuai adalah kerana tak boleh selesai adalah kerana kita gagal bersembang, gagal berkomunikasi dengan baik. Maknanya faktor kemanusiaan itu, dan juga kita gagal menguruskan masalah-masalah yang ada, sama ada masalah environment, masalah masyarakat dan sebagainya. Sama ada kita mungkin silap faham, kita
komunikasi dengan tidak tepat dan sebagainya. Jadi maklumat itu tidak sampai. Jadi maknanya gerajang-gerajang kemanusiaan ini perlu diterapkanlah dengan kepada saya, satu, content knowledge mereka perlu ada. Dan kemudiannya selain daripada content knowledge itu, mereka perlu jelas bahawa mereka ini adalah dibangunkan di universiti ini untuk membangunkan agama, bangsa dan negara. Saya setuju sangat dengan Prof. Saya bagi Prof mungkin 15-20 saat terakhir ini untuk bercakap tentang ada perayaan khas ke 30 tahun sebagainya. Kita UUM akan menyambut ulang tahun ke-30 kita pada 16 Februari 2014, sebab UUM telah ditubuhkan pada 16 Februari 1984. Jadi 2014 ini kita menjadi 30 tahun. Dan 30 tahun ini adalah satu benda yang signifikan, sebab kalau kita lihat daripada segi konsep generasi, ia adalah satu generasi. Maknanya kalau dari segi manusia dia dah complete. Betul. Dia dah sampai ke satu maturity stage. Maknanya dia jadi matang dah. Jadi maknanya UUM telah sampai ke tahap matang itu, dan kita melaksanakan banyak aktiviti untuk tahun depan. Dan kita mengadakan aktiviti itu termasuklah aktiviti akademik, sebab kita academic institution, dan tidak lupa jugalah aktiviti kesenian, kebudayaan, aktiviti sukan dan sebagainya. Prof, banyak lagi saya nak tanya, tapi saya kena datang balik, atau Prof bila-bila masa boleh masuk ke studio Awani di Bukit Kewangan Kuala Lumpur untuk kita meneruskan perbincangan ini, kerana ia pembelajaran berterusan, pembelajaran sepanjang hayat. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Abdul Malik. Terima kasih kepada anda, hantarkan pandangan anda sendiri. Ada muat turun aplikasi Android dan juga Apple iOS yang anda boleh bubuh di telefon pintar anda untuk menyaksikan siaran langsung sebagainya dan memberikan komen tentang Isra Awani. Sekian, jumpa lagi. Terima kasih. Thank you.